Baiklah hadirin sekalian, majlis hari ini akan dimulakan dengan sesi ucap tamat 1 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datin Hajah Cik Nurmadiah binti Cik Abbas, Penaung Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit biodata beliau sepanjang beliau berkhidmat. Datin Hajah Cik Nurmadiah binti Haji Cik Abbas telah dilahirkan di Ipoh pada 7 Julai 1956 dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah dan Menengah Raja Perempuan Ipoh mulai tahun 1963 hingga 1973. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang guru setelah berjaya muncul sebagai penuntut terbaik keseluruhan di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak dengan keputusan cemerlang pada tahun 1977. Sepanjang kerjayanya sebagai seorang pendidik, Datin Cik Nurmadiah telah menerima beberapa penganugerahan. Antaranya adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran pada tahun 1990, Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan pada tahun 1991, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tahun 1992 dan 1993, Guru Inovatif Negeri pada tahun 1994 dan lantikan Guru Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai Guru Pakar dalam Bahasa Inggeris pada tahun 1995. Semasa di Universiti Teknologi Mara, beliau juga telah menerima anugerah dekan pada tahun 1998. Pada tahun 2004 dan 2009, beliau telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia. Selepas bersara, beliau turut menerima anugerah Cybersafe Professional of the Year 2016 dan anugerah Tokoh Teknologi Pendidikan dan Pembestarian Sekolah Negeri Johor tahun 2016. Jawatan terakhir beliau sebelum bersara adalah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor mulai 14 Julai 2014 hingga 6 Julai 2016. Beliau masih aktif dengan Persatuan Pustakawan Malaysia sebagai pengurusi jawatan kuasa tetap Pusat Sumber Sekolah, Penaung Kembara Bakti Guru Perpustakaan dan Media Malaysia dan Penasihat Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengar sesi ucap tamat 1 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datin Hajah Cik Nurmadiah tentang pengalaman beliau membangunkan pusat sumber sekolah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Akak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada adik-adik akak yang ada di sini. Jadi akak pun amat gembiralah dapat bersama di sini sebab kira macam reunion ya, sebab akak diibdah dulu ya untuk melanjutkan pelajaran kita buat diploma perguruan khas ya di sini ya pada tahun yang dululah ya. Jadi akak mengucapkan ribuan terima kasihlah yang ada bersama dengan akak Tuan Kamaruzzaman bin Abdul Rahman. Ni adik akak sama kami dulu belajar sama di sini dan juga di UiTM. KPP bagi unit pematuhan standard program latihan bahagian profesionalisme guru. Kemudian akak ada juga adik akak hari ni akak baru jumpa Ahmad Syabir ya, bin Abdullah, KPP Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Negeri Kedah ya. Dan akak yang adik akak yang akak sayangi ya, Dr. Wan Fazli, pensyarah dan dulunya tokil lah di orang kata di pusat sumber IBDA ini ya, dan sekarang bertugas sebagai pensyarah lah di sini. Syukur alhamdulillah ya, sebab masih ada adik-adik akak ya yang memang ada pengalaman khas mengenai sumber, masih ada untuk orang kata menjaga adik-adik yang ada di depan ni, adik-adik di negeri Kedah dan juga seluruh Malaysia ya. Sebab kita syukur alhamdulillah kita masih ada orang kata tiang-tiang yang kukuh yang boleh membantu kita ya. Jadi hari ni akak di negeri Kedah, Kedah ni memang satu negeri yang orang kata memberi banyak pengalaman dan banyak
harapan pada akak. Yang membuka akak mengenai dengan pusat sumber. Ya. Baik ya. Ini tadi pun dah ada sikit mengenai dengan cerita mengenai dengan negeri akak. Jadi ini ialah sikit anugerah lah. Jadi anugerah yang kita terima ni pun bukan kita minta. Ya, ianya datang secara tak langsung. Jadi apa pun yang kita terima ialah kerana Allah dan kerana keikhlasan diri kita. Jangan kita ingat kita buat kerja, tahun ni aku kena patut dapat ABC. Tak ada. Ya, jadi syukur alhamdulillah dan perkhidmatan akak banyak selama 39 tahun 6 bulan dekat 40 tahun ya. Akak telah menerima 5 kalilah APC. Ya. Jadi untungnya pada awal kita terima ini kita ada melintang menegak. Di mana gaji kita dapat dinaikkan secara automatik, secara melintang ataupun menegak ya. Di situlah walaupun akak lambat masuk universiti disebabkan orang kata anjakan gaji yang begitu ketara ya. Jadi syukur alhamdulillah akak umur 40 tahun baru dapat orang kata baru menerima sijil graduate tau. 40 baru graduate. Kalau ikutkan 40, 50, 60, 20 tahun. Macam mana? Tapi disebabkan dengan visi kita dapat, kemudian guru cemerlang kita dapat di mana kita lompat satu grade, syukur alhamdulillah akak dapat juga sampai menjadi KPP BTPN Johor. Sebelum itu pun akak memanglah jadi KPP di BTP, KPP, PSP, KPP latihan ya. Jadi kan apa kita buat tu kiranya kena ikhlas. Syukur alhamdulillah kita akan terima ganjarannya secara tak langsung ya. Dan alhamdulillah bolehlah juga sampailah juga ke DG 52 ya. Kalau ikutkan memang tak dapat kalau kita nak ikutkan sama kita nak ikutkan yang kalau kita keluar daripada universiti ya. Dia perlukan untuk DG itu lebih kurang 30 tahun. Tapi disebabkan orang kata golakkan di dalam perkhidmatan kita tu Allah bagi rezeki lah lebih kepada kita ya. Baik, inilah sekolah yang akak terjadi dalam 39 tahun. Ya, 10 sekolah lebih kurang 13 sekolah, 12 sekolah rendah, kemudian 2 sekolah menengah. Ya, dan akak mula dari bawah. Ya, I started from the bottom, bukannya terus jadi as what kita sekarang. Ya, akak melalui semua your peringkat ada di depan ni. Akak mengajar rata-rata bandar, pinggir bandar. I know how you feel. I know macam mana kita tidak ada duit nak menguruskan pusat sumber kita. Tengok pusat sumber kemain lagi canggih. Dan kita tidak ada duit. Ya? Jadi bagaimana kita nak cari duit? Bagaimana kita nak orang kata nakkan orang tolong sumbang pada kita? Dia ada caranya. It all comes back to yourself. Kalau kita ni seorang yang orang kata sombong, ya, tidak tahu nak berkawan, memanglah rezeki itu susah nak kita dapat ya. Jadi daripada sekolah yang akak dah pergi ni, ya, akak nak tunjuk khas negeri Kedah lah. Ya, yang negeri lain tu bila kalau diorang panggil akak untuk buat seminar diorang, bolehlah akak cakap mengenai dengan sekolah mereka ya. Jadi di sini sikit akak nak share ya pengalaman membangun pusat sumber sekolah. Ini masa akak lah dulu ya, 1977. Masa jahiliah ya, tak ada bertutup-tutup lingkup macam ni. Ya, alright, tak apa nak akak tunjuk nak. Tak apa, dah tua dah, 70. Akak dah sekarang 65 tahun. Allah tak marah. Dia kata tu dah lepas dah. Tak apa pun tak mau dah. Kan. Alright, ini dia akak masa akak menerimanya ya. Masa tu memanglah orang semua gila dah, tak? Dan nasib baik dah ada askar tu dah mari dah main Minang.
Teruk. Kalau tidak memanglah berebut sakan ya. Jadi itu pun bila akak menerima ni, masuk newspaper, masuk wanita you. Tak naklah tunjuk gambar yang majalah wanita. Banyak surat akak terima. Dia kata putuskan tunang dengan askar tu, nanti jadi janda. Dia suruh kahwin dengan dia. Kan itu semua masa cerita dulu. Ini ya. Kami ada empat orang yang mendapat guru pelajar terbaik MPSI. Dan akak ialah kumpulan perempuan yang kedua dan kumpulan perempuan yang pertama mendapat orang kata pelajar baik bagi MPSI 77. Ya. Dari sinilah bermulanya kita adakan satu orang kata perasaan di mana saja kita bertugas, kita nakkan diri kita cemerlang. Tidak malu dekat anak kandung suluh budiman. Kan? Alright? Itu dia. Ambul kan? Nasib baiklah Allah tak bagi macam tu sampai sekarang. Budak tak lakulah anak akak. Kan? Mak tu lawa je kan? Allah tu kaya kan? Dia bagi ya putaran orang kata hidup tu masa muda macam ni rupa, pertengahan macam ni rupa, dah ujung-ujung ni macam ni lah rupa dia. Jadi jadilah upah masih cute kan. Alright, okay. Jadi kan sebabkan akak masa akak jadi guru terbaik masa mereka buat wawancara akak dah janji akan tetap terus belajar hingga ke varsity. Itu bila sebab akak suami akak seorang tentera dan syukur alhamdulillah akak mempunyai suami yang begitu baik sekali. Ya. Jadi akak tak dan nak belajar hop and hop satu sekolah. Jadi bila dapat opportunity untuk belajar, bila datang ke IPDA, itulah masanya akak universiti 40 tahun grad 21 tahun. Just imagine berapa beza pandangnya, tetapi kita masih boleh belajar. Jangan kata tak bolehlah belajar, aku dah tua. There's no such thing as tua. Yang muda masa akak belajar adalah Dr. Wan Fazli. Sampai sekarang tak pencen lagi. 5 tahun lagi dia. So masa akak masuk IPDA, I think our age is about 15 years difference ya. 15 tahun beza. Tak malu. Muka tua juga pergi belajar dekat IPDA dan terus ke UiTM. Dan kalah mereka. Yang tua dapat dekan. Kan? Alright. Ni saya nak tunjuk hampa. Kan? Nak tunjuklah kita dulu once upon a time. Alright? Okay. Alright, ni akak saja nak tunjuk ke SK Tempasuk 1 ya, Kota Belud. Masa ni akak belum lagi orang kata berkenalan dengan pusat sumber. Baru nak berkenalan. Ya, jadi nak berkenalan tu akak muda macam you all juga. Macam adik-adik akak kan. Dan akak buat Kota Belud ni sebab ada salah seorang peserta kita juga daripada Kota Belud datang. Juga Kota Belud is just like my second home. Alright, memang akak sayang sangat. Kalau pergi mesti akak singgah ya. Dan year 2020 akak singgah ke Tempasuk 1 dan meresmikan pusat sumber sekolah dia. Alright ya. Ini masa muda lah. Nak tunjuk betul dekat Tempasuk 1. Tu yang tulis SK Tempasuk 1. Ya. Jadi masa akak di sana, I mix around. Kita jangan duduk bawah tempurung. Kita kena hidup bersama dengan anak murid kita. Kita kena hidup dengan ibu bapa diorang. Kita jangan kata, kotorlah rumah diorang. Memanglah masa akak. Sekarang tak lagi. Masa akak, diorang bela babi bawah rumah. Bela anjing, bela kambing kan di bawah rumah. Akak tak ada rasa jijik. Kan? Sebab itu budaya dia. Dan akak ikut sama. Dan bawa anak sekali. Dan akak sentiasa bersama dia orang. Tak ada rasa apa sebab masa akak dulu, anak-anak di Tempasuk ni, mereka nak mandi, dia terjun je dalam sungai. Lepas tu dia bangun, dia dah kira aku dah mandi.
sekolah. Alright, masa dulu. Sekarang tak lah. Sekarang dia pakai sabun, ada bilik air tu dalam sekolah. And you can just imagine the smell. Lepas tu sebab dia orang terjun di dalam sungai, secara tak langsung telinga dia orang rosak. Dia berkudis. Memang busuk, bau bangkai. Tapi kita, you can just boleh, orang kata kita bawa lah cotton bud lah apa kan. Kita minta dia cuci, what not. Daripada situlah kita dapat murid-murid kita ikut apa yang kita nak. Apa pelajaran yang kita buat, they are very attentive. Homework yang kita bagi, mesti. Kalau Cikgu Nomadia punya, mesti siap. Cikgu lain punya tak siap, tak apa. Alright? Why? Sebab dia sayangkan kita. Bila nak balik aja, mak bapak dah tunggu. Sat lagi, dapatlah jagung pulut yang kecil-kecil tu memang sedap. Sayur-sayur daripada kampung, ikan kering, ya. Tak payah beli dah. Kenapa? Sebab kita sayang anak dia, mak bapak sayang dengan kita. Begitu juga kita sekarang di sekolah. Sayang dengan anak mereka sebab balik dia akan cerita kepada mak bapak dia. Tu yang sampai brownies kat rumah kita kan. Sat lagi entah apa-apalah dia bawa untuk kita. Tengok. Ikut mana anak murid kita pergi tidur kat lantai, tidur sama dengan anak kita. Hangkut sekali dengan anak kita. Akak rasa adik-adik akak kat depan pun sama kan? Pusat Sumber tu dah our second home. Habis keluarga kita semua kita bawa. Kan? Tu dia. Akak dengan long house semua tak kisah. Duduk sama. Bila malam aja tariklah. Nampak tak apa ni? Tangga tu kan? Bila malam tarik tangga naik atas. Kenapa? Supaya tak ada orang boleh naik. Supaya binatang tak boleh naik. Esok pagi buat turun balik tangga. Itu cara keselamatan ya di pendalaman Kota Belud lah ya. Tengok bawa anak semua sekali. Anak akak pun akak bawa bagi mereka campur ya. Itu di Kota Belud. Nak bagi tahulah akak pernah mengajar di sekolah pendalaman. Akak tak di sini mengatakan bolehlah cakap, maklumlah Datin kan. Datuk kan, mesti sekolah best-best. Tak ada. Suami akak pun mula daripada bawah. Akak kahwin pun masa dia seorang kapten. Masuk hutan, keluar hutan, beranak sendiri, beranak dalam kereta. Terak, macam-macam berlaku ya. Alright, ni akak dah kita di negeri Kedah. Akak nak tunjuklah masa akak di SK Anak-anak Angkatan Tentera. Ya, suami akak masa tu ialah CEO bagi 7 RAD pada masa tu ya. Dan akak masuk mengajar di sekolah anak-anak Angkatan Tentera. Sebelum itu juga CEO-nya ya, yang sebelum suami akak, isterinya juga cikgu. Ya, tapi bila akak datang, dia kata, "You minta lah sekolah yang I ngajar." Akak kata, "Tak apalah, I nak ngajar sekolah dalam kan." You tahu tak? Anak-anak askar tu jahat. Anak dia tu anak apa? Tahu tak? Jadi daripada situ kan nak tukar persepsi bahawa anak askar tu jahat. Jadi akak letakkan anak akak bersama dengan anak askar. Nak tengok anak kita pun jahat dah. Alright? Dan bila akak ke sekolah anak angkatan tentera, secara tak langsung ya, ibu bapa perasaan lain. Sebab cikgu, isteri CEO di sekolah anak angkatan tentera. Dan akak ni memang garang. Akak ngajar bahasa Inggeris. You do not do my job, I wallop you. Right? Akak selalunya, kalau silap engkau tak buat homework, I will wallop you. Bagi cubit 2, dulu boleh cubit, sekarang jangan cubit. Ya? Lepas tu balik nanti saya ikut cikgu nak. Naiklah kereta kita. Kadang-kadang naik kereta warna hitam. Pergi ke blok. Blok tempat anak-anak tu duduk. Pergi dia ketuk pintu. Ketuk pintu bagi tahu. Tanya, "Mak nama apa?" Salasia. Dia pun buka pintu. "Ni Puan Salasia ya?" Saya Puan Salasia. Ni akak ni nak bagi tahu tadi akak ni cubit anak. Tak buat homework. Dia pun tengok kita satu macam. Ni isteri CEO ya? Isteri CEO. Allah minta maaf lah banyak akak. Minta maaf. Lepas tu homework mesti siap. Dan lepas tu dia akan cerita pada orang lain. Jadi orang lain sebelum akak ketuk pintu dia orang,
Dia pastikan homework anak dia mesti siap. Buku yang kita suruh baca, anak dia baca. Betul tak? Kena macam tu. The environment to make you, and I am so lucky because suami akak seorang pegawai. Akak rasa kalau dia seorang private pun I will do the same thing. Alright? It's just lucky, rezeki, right? Ini ialah barisan yang membantu akak di sekolah anak-anak angkatan tentera. Kita tidak bekerja keseorangan. You must have a team. Kita kena ambil hati kawan-kawan kita. Ya, lagi satu, jangan kira duit. Ya, duit boleh dicari. Dia habis hari ni, dia nak habis hari ni. Kalau kita sedekah, insya-Allah esok ada je duit kita masuk. Ada je orang bagi rezeki pada kita. Jaga kawan-kawan kita. Macam akak, pindah sekolah. Memang sakit hati ni tau. Sebab you have been rooted up from one place. Kita dah berkawan, kemudian ditarik. Orang kata macam pokok ditarik akal kita tu. Ya. Jadi bila kita pergi ke sesuatu buah sekolah, terutama kita yang perempuan ni, jangan nak bergedik dengan cikgu lelaki. Ada faham? Jangan nak pergi buat kawan dengan cikgu lelaki yang perempuan tinggal sebelah. They will stab behind your back. Ambil hati yang cikgu perempuan dulu. Dah ambil hati dia kan, kita tanya dia, kita buat makan dengan dia. Barulah kita dengan cikgu lelaki. Barulah cikgu lelaki will come in. Lepas tu kita sama-sama bincang nak buat apa ya. Barulah hidup kita senang. Ada faham? Alright, that is how you work. Take care of your own, orang kata jentina dulu. Yang lelaki pun sama lah. Jangan nak bergedik dengan yang perempuan. Take care of your friends yang lelaki dulu. Ya, alright. Ini masalah. Sebab kata buku tak cukup. So we get all of bergerak. Diorang datang tiap-tiap bulan mereka akan buka kaunter dan sekolah boleh pinjam sebanyak 300 buah buku sebulan. Hingga kini perpustakaan bergerak buat begini. Cikgu ada mohon tak? Ya, please ya. Sebab kita tu gaduh sekolah kita tak cukup buku. Kita ada cara untuk mendapatkan buku. Dan sekarang semuanya dah orang kata digital. Boleh ahli di perpustakaan negara, ada berjuta-juta buku murid kita boleh akses melalui U-Pustaka. Hanya tinggal dia nak akses atau tidak. Hanya tinggal mak dia nak bagi pinjam handphone atau tidak. Nak guna laptop atau tidak. Itu saja. Jadi kita sebagai TPM, you are the one untuk encourage the children to go to this of orang kata website untuk mereka mencari maklumat dan juga buat pembacaan. Ini perpustakaan anak angkatan tentera. Semalam akak pergi. Sedihlah juga. Ada tak wakil anak angkatan tentera kat sini? Tak ada. Akak harap nanti Cikgu Zuraida ya dan juga sektor SSTP ya bolehlah pergi bantu balik semula ya perpustakaan ini ya. Sebab sayang, sebab dia mempunyai sebuah bangunan yang cantik yang dibina oleh World Bank. Tak banyak di negara kita. Hanya 4 atau 5 saja. Dan sekolah angkatan tentera di antara sekolah yang menerimanya. Ya. Ini akak dengan KPPM Datuk Asyaf. Akak pun tak kenal masa tu. Ingat makcik mana je mari. Tahu tak? Tengok-tengok kita makan macam kita lebih VIP daripada dia. Kan? I do not know. Akak fashion orang datanglah kau. Kan? Tak kira lah siapa. But she was so impressed. Sebab dia kata perempuan. Kita perempuan. Ya. Ini bilik tayangan. Pada masa dulu lagi dah akak dah ada dah world map semua tu. Yang sekarang yang you all tu minta nak beli dekat biskut jaga tu. Right? What you all doing now dah memang kita buat pada masa dulu. Ni dia masuk mai tengok bilik tayangan lah. Dia sebaris dalam pusat subuh tu. Ini masa dia sampai. Ni clever. Mana orang tak
tengok isteri CEO macam ni kan. Alright. Untungnya sebab apa je program akak buat di anak angkatan tentera, sekejap lagi mak-mak akan bawa sepiring kuih. Tak payah dah nak order mana-mana. Ya, dah kita save on that. Cikgu pun buat macam tu lah. Buat apa program bagi tahu mak bapak. Tak payah minta. Secara automatik dia nak bagi sepiring, bukan hantar sepiring, setalam dia hantar. Alright? Kita buat air je. Okay? Alright. Jadi kan akak make sure that every time bila perhimpunan akak mesti berucap. Macam you all lah juga. Kita bagi hadiah lah for the children untuk nilam lah, suruh dia orang membaca lah, ya. Ini PPD datang. Ya. PPD datang, dia pun very impressed lah. Dia kata Nomadiah ni, Cikgu Nomadiah ni, kalau dia jual tahi kambing pun laku rasanya. Orang ingat majun. Nasib baik tak jual, betul tak? Tek lembu, tek kambing jadi majun. Ini dalam pusat sumber lah. Dia ada sudut-sudut dia. Ya. Macam ni buat lah juga ya. Memang rajin orang datang. Dalam 1 tahun akak di situ. I went in, dalam 3 hari, kita bukan cikgu baru lagi dah nak. Kita dah cikgu lama. You can do wonders after 3 hari. Dan untungnya akak selalunya bila akak pergi dah ada penyalaran pusat sumber. Dulu dia panggil penyalaran. Dalam 1 bulan dia mesti main. Tak kira lah sekolah mana akak pergi. Akak Nomadiah, boleh tak akak ambil jawatan saya jadi penolong akak? Tak? Bukannya akak minta aku nak jadi penyalaran pusat sumber, tak ada. Secara automatik dihulurkan kepada akak dan kita terimalah. Ya. Jadi bila masuk sekolah tu pun sekolah baru mana-mana, the first thing akak akan tengok pusat sumber, ya, lagi daif, lagi seronok akak, lagi huduh, lagi kotor, lagi seronok akak, ya. Lepas tu minta kepada guru besar, tuan, saya nak jadi AJK pusat sumber, boleh tak? Mula daripada situlah. Alright? Okay. Ini lawatan lah mereka datang, ni juga PPD ya. Dah ada program galakan membaca. Masa tu belum ada nilam lagi. Ya. Di sini murid yang membaca dia akan tunjuk kepada AJK program, kemudian nama dia akan dilekat kepada pokok itu. Kemudian tiap-tiap bulan kita tengok siapa yang baca yang paling banyak ya. Kita kira nama dia. Kemudian kita ambil gambar dan lekat di situ. Seronok tak murid? Itu masa dulu you all diberanakkan pun belum lagi. So what you all are doing is nothing new. Tahu? Hanya kita modify saja. Ya, kita orang lama dah fikir dah program-program ni. Hanya tukar nama saja, tukar cara saja. Dulu secara tak langsung sebab kita secara fizikal tu yang kita tulis nama. Sekarang dah terus masuk di dalam dalam apps kan untuk pembelajaran murid kita. Ini ialah ibu bakat Badan Kebajikan Angkatan Tentera. Isteri Panglima lah. Kita bawa ke pusat sumber. Senang. Bila akak ada program, akak ialah pengerusi untuk 7 RMD. Dia ialah pengerusi ibu bakat untuk brigade. Bila mereka datang, dia nak persembahan. Dia nak suruh isteri-isteri menari, menyanyi. Akak yang tu yang akak paling benci. Bodohlah orang perempuan yang dah kita, dia dah tua-tua tu melenggang-lenggang kat atas pentas tu kan. What do? I work with the school. Sebab kita ada murid kita kebudayaan. Yang tu kita bawa. Kita kata ni semua anak tentera. Actually, 40% angkatan tentera. 60% ialah anak awam. Jadi Mister buat program, kita harung semua anak askar. Tak? Sekolah anak angkatan tentera hanya 40% anak tentera. 60% ialah anak awam yang datang melalui orang kata pintu-pintu haram untuk celah-celah pagar tu. Alright? Alright, inilah nak tunjuklah SKAT, betul lah akak kat sekolah sana. Dan senang bila nak buat program apa, kita minta askar lah tolong buat apa? Buat pentas. Kalau askar buat pentas mesti ada apa kat belakang? Tak, itulah
dulu punya cara untuk kita ni lah pentas. Inilah guru besarnya dan itu ialah anak akak nombor 2. Ya, adalah program pembacaan anak dapatlah hadiah. Dan guru besar ini akak amat orang kata bersyukurlah mempunyai guru besar yang begitu prihatin, yang memberi akak kebenaran untuk nak buat apa saja akak nak buat. Dan akak bersyukur sebab akak ialah penyelaras PKG sebelumnya. Penyelaras PKG daerah Kudu Kuala Lumpur. Itu pun akak baru habis belajar di Institut Perguruan Kemuhas Teknologi Pendidikan. Jadi kan dapatlah ilmu, kemudian jadi penyaras PKG, ada buat kursus dengan cikgu dengan pusat sumber. Jadi masa inilah apa yang kita buat kursus dengan cikgu, masa inilah kita taburkan dia ilmu. Dan sekolah yang pertama ialah di sekolah anak-anak angkatan tentera. Dan usaha ni tiap-tiap hari mesti masuk ke dalam pusat sumber. Baca surat khabar kononnya atau tak tahulah nak tengok isteri CEO kat dalam tu. Tak? Memang tiap-tiap hari dia datang ya. Jadi bila dia pencen masa akak, kita bagilah dia naik kereta hitam bawa balik ke rumah dia, bagi dia satu set baju baju tentera dengan boot semua. Seronok sangat dia dah. Alright, jadi di sekolah tentera selama setahun, syukur alhamdulillah akak diberi penghargaan khidmat cemerlang. Ya. Iaitu untuk tahun berapa tu? 1993. Ada yang diberanakkan lagi ke belum? 1993. Alright? Tak perlu. Tak sampai setahun. Tengok. Sekolah nampak. PP nampak. Dan mereka bagi APC. Dan masa ni lah dapat melentang untuk gaji DG 6 pada masa tu. Ya. Kemudian Yok akak, ya, suami akak dipindahkan ke Sungai Petani. Dia orang kata boleh lah nanti kat Sungai Petani, dia boleh lah buat sebab kan isteri masa tu dia Lieutenant Colonel kan. Isteri Lieutenant Colonel tidur sebantai, nanti bisik-bisik, esok jadilah apa benda kat pusat sumber. Kata orang. Akak ambil cabaran. Akak pergi ke Sungai Petani, pergi cari sekolah di dalam kampung. Jumpalah SK Sungai Layar. Ya, akak pergi mohon untuk SK Sungai Layar tak masuk ke dalam kamp Angkatan Tentera, kamp lapangan SK, kamp lapangan terbang di dalam kamp. Nak tunjuk yang kita tanpa bantuan tentera kita masih boleh buat kerja. So akak pun minta lah SK Sungai Layar. Dapat masuk ke SK Sungai Layar. Tiap-tiap minggu akak pusing ya. Bila cuti Jumaat, Ahad, Sabtu, akak pusing ke sekolah tu. Ke jalan depan tengok apa yang ada dalam. Tengok cikgu-cikgu lelaki. Suka duduk kat dalam dekat kantin. Merokok lah, membawang lah mereka. Itu satu, orang kata satu kelebihan ni. Memang mereka tidak kerja. Akak pun masuklah sekolah tu kan. Bila masuk sekolah tu seperti biasalah berkawan dengan cikgu perempuan dulu. Bagi tahu guru besar nak jadi AJK. Lepas tu akak pun samalah. Jadi AJK kita cop buku, kita susun buku. Masa tu tak boleh nak susun pun. Pusat sumber memang berterabur. Tak buka pun. Kan? Lepas tu barulah akak pun bila tengok ada cikgu-cikgu lelaki ni makan dekat kantin, akak bayar siap-siap. Bila dia nak bayar, kantin kata tu cikgu baru tu dah bayar dah. Ya ke? Dia orang pun nanti datang. Terima kasihlah cikgu Nomadia. The love comes through the stomach. Tahu tak? Buat 2-3 kali. 3 kali tak langsung dia rasa kasihan lah. Dan aku ni dah makan dah dia punya bayaran tu. Jadi masa akak dapat pusat sumber risalah, ianya ialah sebuah bangunan yang buruk dan di tepinya ada tulis Sekolah Melayu Sungai Layar 1953.
air Zat, lama kak. Mana air dah? Pengacara. Apa ni, tak si ayak lah. Ni mak ni 56 tahun tau tak? Mana 56? 65 tahun. Alright, thank you. Minta maaf kak, minum sat. Itu dia sekolah dia. Itu dia pusat sumber dia. Memang akak cerita terus lah. Minta maaf lah. Terpaksa berdiri. Jadi bila akak masuk ke pembetul ke dalam ni. Tahu tak? Dia punya tingkap bukan dia jaring aja. Ada jaring yang terbuka, ayam telok kat dalam tu. Ya. Tapi memang akak jatuh cinta dengan pusat. Ya. Itu dia. Dari jauh. Ya. Jadi kami pun adalah memula minta besar ada tak duit untuk kita nak cek. Guru besar pun cek tengok duit bahagian PCD lukis. Ada 30,000 tak digunakan. Sebab duit lukis kita boleh pakai hapus. Ya. Jangan guna duit PCG pusat sumber. Kita kena pandailah cari bahan-bahan mana yang kita, duit mana yang kita boleh guna, mata pelajaran mana untuk pusat sumber kita. Alright? Jadi belilah cat. Dah beli cat, kita pun mulalah mengecat. Mulalah kita tengok dekat kantin. Adalah abang-abang kat sana. Bang, ni apa ni dah tak tinggi sangat lah. Cik tak boleh nak cat. Mai cat. Dia main cat, bang boleh tak cat sampai hujung sana? Dia mulalah panggil kawan dia, catlah pusat sumber tu. Ya, bila hari Ahad kita ada perhimpunan, akak sentiasa akan berucap untuk 5 minit. Ya, mewakili pusat sumber sebagai penyerah pusat sumber. Dan akak akan bawa satu tong biskut yang kekoh yang masa tu RM5 nak dapat dah satu tong. Bawalah tong tu masa perhimpunan. Dan perhimpunan akan bagi murid-murid ya, tengok pusat sumber kita dah cantik dah diwarnakan biru ya, dari hujung sampai ke hujung sini. Cikgu nak bagi tahu yang menggeraknya ialah cikgu ni. Mari tepuk tangan untuk mereka. Pak. Seronok dah mereka. Terkejut jugalah nama disebut. Guru besar mohon untuk memberi sedikit hadiah untuk 3 kawan kita ini supaya mereka boleh makan dengan kopi nanti di kantin sekolah. Jadi tuan guru besar pun bangun bagi tong biskut Hai Hong tu tadi. Lepas tu tak langsung senang kita nak buat program apa, nak buat rewiring apa, sebab kita perlukan tenaga learning. Kita perempuan banyak cakap, idea banyak, tapi kederat tak ada. Yang ni akak nak guna askar tak boleh. Tahu tak? Sebab ini akak dah tanya, Yok boleh minta budak askar main tolong cat? Tak boleh. Sebab kita ada sekolah kem lapangan terbang. Itu tanggungjawab kita, bukannya sekolah di kampung. Alright? Jadi mulalah sekolah Sungai Layar ini ya. Jadi mulalah kan, kita pun buatlah dia punya pathway semua tu, kita pasang letak whatever yang ada. Sungai Layar ni dibina pula lagi sebuah sekolah Sungai Layar juga. Jadi guru besar kata mari kita tukar nama. Jadi dalam pusat sumber ni ada banyak album lama. Punggah balik album. Lepas tu guru besar kata ini ialah Syed Jan Al-Jafri ni, dia memang orang kaya tau. Orang mula di Sungai Layar. Kami pun ambil tu, kami besarkan, frame up. Lepas tu program kita panggil anak dia, program kita adakan. Kemudian dia tengok gambar bapa dia dan kami hadiahkannya kepada dia. Nangis anak dia. Sebab di rumah dia sendiri pun tak ada gambar bapa dia. Ya.
proses untuk menunggu saya itu yang kita Sungai Petani dapat tukar dalam masa akad 1 tahun tu, dalam 6 bulan dapat tukar nama sekolah. Bila kita dapat tukar nama sekolah tu yang kita jemput anak dia. Bila anak dia dapat gambar bapak dia, dia menangis, kemudian kita suruh dia pun berucap. Dia pun berucap lah. Dengan ni saya bersumpah dan berjanji yang saya akan beri kepada sekolah ini setiap tahun selagi saya hidup sebanyak RM10,000. Sebab nama bapa dia. Sebab itulah kita kena fikir bila kita nak tukar nama, nak ambil nama ke apa. Betul tak? Jadi tiap-tiap tahun tu yang Saidjan Jeffrey tu sat lagi surau dia tambah kot sana, sat lagi dia punya Great Wall of dia tambah naik, betul tak? Sebab dia ada duit. Sat lagi gazebo dia naik sana, naik sini. Sebab dah RM10,000. Anak dia hidup lagi. Betul tak? Lepas tu dia masukkan anak dia kat situ. Ya, cucu Saidjan lah. Jadi bila dia orang pindah ke KL, cikgu semua tanya, tu your grandfather punya sekolah ke? Dia pun ingat sekolah swasta. Sebab nama Saidjan Al-Jeffrey. Jadi syukur alhamdulillah lah sekolah tu sampai sekarang ya, dia masih menerima ya. Tak boleh jalan ni. Alright. Ini to Teachers with Love. Ini one of the program yang akak buat di sana lah. Di mana cikgu tercinta. Sebab kita nakkan anak murid kita sayang dengan cikgu. Ya, jadi mereka akan tulislah love note kepada cikgu dekat. Tiap-tiap bulan kita akan keluarkan. Tak? Dan kita akan bagi kepada cikgu tuan punya. Selalunya akak yang paling banyak. Kan? The next month kita tengok murid tulis lagi. Kemudian kita bagi pada cikgu. Secara langsung cikgu pun rasa gembira. Bila dia mengajar pun dia mengajar dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Supaya naik dekat to teacher. Ada faham tak? Adik ni buat. Ada siapa buat tak lagi benda ni? Belum buat. Buat. Yang dah buat. Apa ni Dr. Zuraida? You out. Dia semua dah buat. Orang ni ialah bilik lepas tu jumpalah alat bantu mengajar berlambak-lambak. Stek macam tu. Jadi kita pun buatlah cari apa ni besi dan kita buat sangkut supaya cikgu senang mencari bahan. Pada masa dulu kita kata, sekarang semua dah pakai slide-slide macam ni. Tapi lain, carta dengan slide lain tak perasaan dia. Tak, carta kita boleh letak situ. Budak boleh pegang, budak boleh tengok dekat, tengok jauh. Yang ni tengok sekali, lepas tu habis ya. Alright? Okay. Jadi kita buat treasure hunt untuk cikgu. Hari ni cikgu agama. Jom kita buat treasure hunt apa bahan yang ada di pusat sumber. Masuklah. Ada ni ke? Tak tahu ada. Tak? Carta-carta tu. Bila dah ada, mereka pun seronok. So kita kata kalau nak guna, mari kita susun dulu. Mari kita classify dulu. Bukan kita, depa. Nak kita mampu dah. Tak dapat. Lagipun dia yang lebih tahu mengenai dengan mata pelajaran dia. The next week, on Friday, Saturday tu, kita panggil pula cikgu sains. Mari. Dia pun sama. Oi, ada beaker lah. Oi, ada planet lah. Baru dia pun nampak. Yang all this one dah, orang kata dah penuh dengan debu, dengan tai burung. Sebab burung pun boleh masuk dalam pusat sumber tu. Alright? Ini ialah bilik tayangan yang kita sekat, kemudian itulah penyelaras pusat sumber yang awal. Dia seorang lelaki ya, dan rajin. Dia lah buat dia punya orang kata dia punya stage dia. Ya, stage ni pun kita dapat daripada mana? Plywoodnya daripada kilang. Sebab ada sebuah kilang ya di Kampung Bujang tu. Dia orang kata supply plywood untuk negara luar.
untuk Arab Saudi terutama. Jadi plywood dia memang bagus dan kilang itu mengeluarkan asap. Dia mengeluarkan habuk. Jadi untuk menutup mulut orang kampung Sungai Laya dengan di kawasan Merbuk, mintalah apa hampa nak. Betul tak? Habis semua rumah di Merbuk dapat tandas warna biru. Semua betul tak? Tandas. You buat lubang aja. Tandas tu dia bagi. Kemudian sekolah pun kita pun ambil opportunity, kita minta plywood. Mintalah, dia kata ambillah plywood takat mana yang boleh bawa lori. Kalau itu RM1, dah tak boleh ambil dah. Kita panggil lah. Sekarang kita panggil lah truk askar. Sebab dia kuat sikit, dapat setengah truk bawa balik. Itu yang buat apa yang kita. So take the opportunity of the kilang around your area. Alright? Apa ni? Masa dulu kita kotak untuk siapa nak bagi apa ni sumbang buku. Kita dah buat kotak di ais, ya. Lepas tu kita ada anak yang sentiasa tunggu kita. Nampak tak tu? MA Winners. Akak memang tak boleh tahu ke benda-benda kedai tinggal kan, memang akak minta. Yang mangsanya Datuk lah, dia kena pergi minta. Baiklah Datuk dengan muka, kalau muka dia bengis sangat. Tapi lepas saya minta benda macam ni, muka dia manis. Mesti orang bagi. So ambil lah, bila kita ambil ni, dia ada dua belah. Jadi Datuk potong, ambil sebelah, dia buat plywood, kita letak di sekolah anak, sekolah Sheikh Jan Al-Jafri. Lagi sebelah kita simpan. Nanti kita tengok di mana kita letak dia. Jadi selalu bila akak letak ni, yang cikgu lelaki bila lalu, dia akan tengok dari sekali. Dia ada perempuan kat dalam tu. Pasal itu juga dia dah lalu tengok lagi sekali kan, dia akan masuk lah. Jadi satu cara untuk mendapatkan cikgu lelaki terutamanya masuk pusat sumber. Mereka yang orang yang paling benci nak masuk pusat sumber. Kan? Yes. I went through, I know. So jangan kata menipu. Dah pukul berapa? Dah pukul 9 dah. Ni baru sejan banyak lagi ni. Alright, jadi boleh sambung lagi? Atau kita berhenti je? Tu dia, mereka suruh berhenti. Alright, okay, kita tengok lagi sikit. Ni dulu seketing-seketing lah ya. Sebab masa dulu memang, why kita buat seketing? Sebab kita punya kerusi meja kita buruk. Kalau cantik, memanglah kita minimal kan? Bubuk seketing. Jadi akak tak marah kalau you seketing your kerusi and meja. Sebab kita nak tutup. Bukan saja-saja, tak tak? Mereka tu kata tak bukan abad ke-21 lewat. No. That is the reason why kita pasang seketing ya. Lagi satu senang nak letak barang kat bawah tu. Kan? Nak simpan barang tak tempat. Kan? Macam mereka tak kerti. Tu dia. Ni dah makin mula dah nak mengembang ya. Tu ni masa akak di Sekjan Sekjan Al-Jafri mula dapat lagi satu anugerah. Melintang menegak tu. Jadi satu di sekolah Angkatan Tentera. Setahunnya. Pergi ke Sekjan setahun juga dapat lagi satu. So it doesn't mean that APC untuk orang yang senior. Kita buat kerja, insya-Allah kita dapat. Ya, tapi jangan minta. Allah bagi. Lepas tu dapat guru inovatif negeri Kedah. Sama dengan cikgu yang guru besar di SK Bukit Kagitang. Kami sama-sama naik, ya. Lepas tu, sebab itu juga akak dapat guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru pakar lah masa tu dipanggil, lepas tu ditukar kepada guru cemerlang sebab akak mengajar bahasa Inggeris. I teach 28 waktu dan juga menguruskan pusat sumber. Tapi mereka nampak untuk bahasa Inggeris. Ya, masa akak tak ada guru cemerlang
untuk GPM, ya, dia untuk mata pelajaran. Alright? Lepas tu akan ditukarkan ke SK Sultan Muzaffar Shah sebab dapat guru cemerlang. Sekarang tak ada, kita guru cemerlang duduk kat sekolah ni. Dulu tak ada. Dia akan hantar kita sekolah yang memerlukan cikgu mengikut kepakaran. Pergilah kat sana kan. Sebab dah guru pakar bahasa Inggeris, akak mula dengan bilik SAL, Self-Assessed Learning. Okay? Mulalah buat untuk Self-Assessed Learning. Buat program dengan budak-budak kan. Ini ialah sekolah di Muzaffar Shah. Memang akak sayang sangat dia punya pusat sumber dia sebab ianya ialah sebuah pusat sumber rumah guru. Ya, bukannya blok ya, rumah guru. Lepas tu our motto is our wonderful world of words. Maknanya dalam pusat sumber tu ada perkataan-perkataan yang memang sangat cantik, iaitu untuk membaca semualah, untuk mencari ilmu ya. Tengok bawa anak ke pusat sumber sama macam you all. Kan? Alright? Ini bawa anak, ini pusat sumber dia. Tapi akak pergi baru ni pusat sumber dia dah tak ada. Sebab dia dah buat blok baru. Right? Lepas akak sambung belajar, lepas Muzaffar Shah datang ke sini untuk 1 tahun. Sama dengan Dr. Wan ya. Di sini comel lagi masa tu. Ramai pensyarah Kenan tu. Kan Wan? Depa pun Kenan. Ya. Jadi kan tu dia. Lagi seorang. Yang tadi kan, yang tu kan, yang lagi sebelah. Tapi nak Islamkan dia, kita bubuh tudung. Masa tu dah zaman bertudung dah. Ya. Alright. Kita tu sudut kanak-kanak dekat bawah, ni sekarang sudut pun dah tak ada nah. Itu masa kita belajar kan Man? Kita sama-sama buat. Dah ada dah. Bina minda. Bukannya baru. Kan? Sudut kreatif. Dah ada dah. Lepas tu kita buat pentas untuk, sebab dia ada tadika di sini. Mereka akan datang ke bilik itu untuk buat program untuk baca kan. Selama saya ni kita dah siap tempat untuk budak-budak tu. Ya, sudut melukis. Sudut bergembira, maknanya kita letak whiteboard tu, budak boleh lukis apa dia nak tulis apa dia tulis. Ya. Dan dapatlah diploma perguruan khas di sini di IBDA dengan 3.76 out of 4. Terror tak? Perempuan umur 39 tahun masa tu. Alright, masa tu 38 lah. Kan? Lepas tu 39 masuk ke UiTM. Alright? Alright, ini ialah kembara buku yang akak pergi ya, luar negara ya, luar negara pula, dalam negara kita, Sabah ya, ke Tau ya. Lepas tu yang latest sekali ialah ke Labuan 2020. Lepas tu ni lah kat Labuan ya. Baru ni akak pergi ke Kenyir ya. Kemana akak pergi, akak mesti bawa buku. Buku-buku yang ditulis oleh anak-anak, ditulis oleh adik-adik akak ni. Ya, GPM ya. Nak macam ke Kenyir supaya mereka juga ada orang kata roh ilmu, tempat resort. Macam akak pergi ke rumah hutan, kita bagi little free library. Tempat dah cantik tapi roh ilmu tak ada. Tu yang akak kumpulan GPM, kumpul duit, kita buat dan kita bagi ya. Kat Perak ya, convent ya, kat sana. Ya, alright, tuan. Oh, tempat memanglah tempat ya. Ni Perlis ya. Kedah yang akak baru pergi baru ni dekat SCAT, Sekolah Angkatan Tentera. Akak pergilah melihat dia punya pusat sumber, tengoklah kot tingkap, right? Kesian tengok pusat sumber. Dr. Wan tolong Sat, nangis akak tak nak. Lepas tu mesti serah buku sikit ya. Kemudian akak pergi ke Syah. Ni semua semalam tak? Syah dia dah tak ada pusat sumber yang kayu tak ada, diganti dengan blok kat belakang tu.
syukur alhamdulillah akak tengok walaupun tak dapat masuk ke pusat sumber tetapi semua tempatnya, laluannya sumber berinformasi dan akak rasa pusat sumber dia pun macam itulah. Syukur akak. Ya, ini Muzaffar. Kemudian akak pergi ke site Janal Jeffrey. Tengok tu pakcik yang guard tu, baju guard pun tak pakai. Pakai slipper je. Macam mana dia, macam tu lah sekolah. Ada tak orang akak ambil gambar tu ya. Kita boleh queue tu semua tu dibuat si abang akak. Ya, masih ada. Alright, lepas tu akak pergi no. Dr. Zul punya sekolah memang canggih lah. You are so lucky. Boleh buat contoh. Ya, kalau ada lepas BKP, lah tengok apa Dr. Zul buat. Pusat sumber dia hanya 2 bilik darjah saja. Tetapi pusat sumber dia telah melempah keluar keluar ya. Ke lamannya semua ya. Nak tengok dia ada little free library dia ya. Tu kamilah semalam. Jadi syukur alhamdulillah. Yesterday alone I went to 4 schools. Mana? 1, 2, 3, 4 schools. Hari ni ke sini 5 dah. Tercapailah objektif akak untuk ke sini ya. Alright, itu tadi sikit dan akak nak bagi tahu jugalah ya. Yang apa ni tim idaman ya, kumpulan GPM kita ada tim idaman dan kita telah mengeluarkan sebuah buku baru. Dah ada belum? Buku galakkan membaca pusat sumber sekolah panas-panas ni. Baru hari ni. Tak boleh dapat buku ni. Ya. Siapa tak ada buku ni sakit perut. Right. Sebab lepas ni jangan nak tanya nak buat program apa. Semua ada dalam sini dibincangkan, dikongsikan oleh lebih kurang berapa orang Zul? Dr. Zul? 25 GPM kongsi. Akak pun ada dalam tu. Selain daripada prakata, akak juga ceritakan pengalaman akak, bagaimana akak mendapat guru cemerlang, kemudian program bahasa Inggeris akak di sekolah Sultan Muzaffar Shah. Alright? So I was there. I was with you. I am with you until now. Alright? Okay. Lepas tu akak nak tunjuklah juga sikit ya, buku-buku yang telah kita terbitkan. Akak tak bawa semua. Ya. Dan akak berasa sungguh gembira lah sebab adik-adik akak ya yang dah mula menulis selain daripada buku mengenai pusat sumber, mereka juga menulis mengenai dengan anekdot ya. Di sini ialah Cikgu Latifah ya daripada Perlis. Dia juga dah hero yang tidak dibendam. Jadi akak nakkan GPM you have got to start to write. Kena mula menulis ya. Dan ramai GPM kita ya macam ni. Corat-corat GPM pemula. Dari awal dia jadi GPM sampai sekarang. Pengalaman dia semua dia catat di sini. Program dia catat di sini sebagai buku solo. Tak? Dia kuatlah. Dia buku solo bukan senang nak jual. Kan Dr. Zul? Dr. Zul Abah kan? Bukan senang. Orang kenal kita, orang beli, kerja orang tak mau. Right? Lepas tu Cikgu Syah buat buku solo juga 5 tahun membina empire PSS idaman. Yang ni dia nak kata apa? Semua dia kata. Dia nak mengata kat siapa? Semua dia mengata. Tak ada simpan. Semua dia kongsi. Dah ada ke belum buku ni? Siapa tak ada, sakit mata. Alright? Lepas tu macam ni Cikgu Zul. Buku kanak-kanak dia tulis mengenai dengan bahagia di perpustakaan sekolahku. Bersama rumahku, bersama dengan kawan-kawan lain kan Dr. Zul? Ini semua nak suruh membaca. Selain daripada kita yang cikgu, kita nakkan anak-anak juga membaca dan daripada pembacaan tu dia lagi nak membaca. Lepas ni buku yang kita dah ada, Amalan Terbaik ya, buku panduan Pusat Sumber Idaman 2, kajian tindakan ya. Alright, ni semua patut ada dan dibaca, dihayati. Alright? Okey. Apa ni? Siapa yang beruntung nak dapat buku ni? Okey. Adik akak yang akak sayang lah. Ya. Dua-dua mana? Dua-dua akak sayang. Ya. Tapi akak, ya, lagi akak sayang, lagi muda tu lah. Dr. Wan Fazli. This is for you. Okay.
Ambillah gambar. Nanti akak tak ada gambar. Gambar still fotografi. Tak bagi balik. Bagi gambar kat akak. Mari kita tunjuk buku sikit ya. Ni tak cukup set tau. Lepas ni pergi cari set dia. Tak cukup set. Sakit mata. Alright. Thank you. Man, kena beli. Alright. Okey, dengan itu akak mengucapkan ribuan terima kasih. Minta maaf banyak-banyak dah ambil masa ya. Lepas ni kita akan bersama adik akak yang akak sangat sayangi ya. Puan Fazliatun. Ya, dia akan cakap mengenai dengan pusat sumber dasar dia semua tu. Jadi yang itu akak tak nak cakap. Iaitu biar kita bagi orang profesional bercakapnya. Ya, Puan Fazliatun tidak dapat bersama kita sebab suaminya COVID ya, sebab dia lost close contact. Tapi walau dia pun tak, sebab what is the future of pusat sumber sekolah akan disebut oleh Puan Fazliatun. Alright, dan Puan Fazliatun akak harap nanti bila akak dah orang kata dah rasa nak lepaslah menjadi penasihat untuk pertubuhan pusat sumber sekolah GPM Malaysia, akak harap dia dapatlah mengambil tempat akak nanti. Sebab akak nampak ya, dia very futuristic dan memang rajin orangnya ya. Dr. Zul kita suruh dia jadi AJK sebab dia memang rajin kot lain pula. Dia tak boleh jadi penasihat lagi Nazul. Alright, kita bagi orang lain dulu nah. Alright, dengan tu lagi sekali akak mengucapkan ribuan terima kasih. Minta maaf jika ada tersilap cakap. Jadi lagi sekali akan mengucapkan terima kasih kepada Ida, ya, Dr. Zul yang menguruskan program ini dan semua adik-beradik yang sama-sama bertumus-lumus, yang adik-adik itu yang baju-baju merah tu ya, tak tidur ya, menguruskan program kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.